Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita hari ini, kita akan tengok sedikit huraian ataupun cara nak jawab soalan penyelesaian masalah matematik kertas 2. Okay, ni lebih kurang macam kita buat ulang kaji semula cara nak jawab soalan penyelesaian masalah. Hari ni kita akan tengok hanya untuk soalan tambah dan tolak saja dulu. Kita tengok macam mana nak jawab soalan penyelesaian masalah yang melibatkan bentuk jadual. Okey. Yang pertama sekali, benda yang paling penting adalah kita kena cari kata kunci. So, kata kunci ni dia sebenarnya perkataan yang boleh dijumpai dalam soalan penyelesaian masalah. Bila kita tengok soalan, kita kena cari kata kunci untuk kita tahu apa jenis operasi yang kita akan buat. Yang kedua, kita kena lihat nombor pada soalan. Okey, kalau untuk operasi tambah dan tolak, nombor pada soalan nilainya lebih kurang sama. Maksud lebih kurang sama tu, nombornya mempunyai nilai tempat yang lebih kurang sama. Contoh, kalau 1000 mungkin dengan ratus dan puluh ribu ke, dia takkan bagi kita kalau untuk operasi tambah dan tolak, hint dia tak akan bagi kita nombor satu digit. Okay, kalau nombor satu digit tu dia bukan untuk operasi tambah dan tolak. Dia untuk operasi darab dan bahagi. Yang ketiga, kita kena baca arahan. Okey, tadi mula-mula kita cari kata kunci. Arahan ni selalunya dia adalah pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir maksudnya yang hujung sekali ataupun dekat soalan kita. Ada setengah soalan penyelesaian masalah ni ayat dia dekat soalan yang dia minta. So, arahan tu yang menentukan jawapan yang kita perlu cari, yang mana satu kita nak cari. Kita akan tengok soalan berbentuk jadual sahaja hari ini. Sebabnya bentuk jadual ni yang kita kena tengok betul-betul macam mana nak jawab. Okay, ini soalan kertas 2. Kalau awak ingat lagi, soalan ni ada dalam peperiksaan pertengahan tahun hari tu. Cumanya ini saya ambil soalan yang sama dan mungkin ada pertambahan satu soalan sahaja lagi. Okey, dekat jadual ni, dia ada 3 jenis sekolah. Cara nak fahamkan jadual. Okey, dan sekolah A, sekolah B, sekolah C. Macam mana kita nak tahu apa yang maklumat yang penting? Okey, so untuk sekolah B, dia bagi satu sahaja angka ataupun satu sahaja nombor. 56,940. Tapi untuk sekolah A dengan C, dia bagi ayat. Jadi bila ayat, maksudnya ayat yang panjang. Macam sekolah A, 21,345 orang kurang daripada sekolah B. So kalau ayat itu bukan maklumat yang sebenar ataupun bilangan murid yang sebenar. Itu hanya satu maklumat yang awak kena cari lagi dia punya bilangan sebenar dia. Okay, soalan dekat sini dia minta kita hitung bilangan murid sekolah A. Tengok sahaja sekolah A. Kalau dekat sini sekolah A kita dia cakap 21,345 orang kurang daripada sekolah B. Itu bukan jawapan lagi. Awak kena buat sesuatu. Jadi tadi ada 3 langkah kan? Okay, yang pertama cari kata kunci. Jadi dekat sini kita nampak kata kunci untuk dalam jadual sekolah A ni perkataan kurang daripada. Ingat, kurang daripada ni maksudnya nombornya kecil. Apa yang kita akan buat kurang daripada adalah untuk operasi tolak. Okay, yang kedua, kita tengok dia ada nombor. Nombornya ada 2. Apa maksud 2 nombor? Satu, nombor yang berada di jadual sekolah A. Satu lagi sebabkan dia kata kurang daripada sekolah B. Maksudnya nombor yang kedua adalah di sekolah B. Iaitu 56,940. Dan yang ketiga, dia minta kita cari bilangan sekolah A. Itu arahan kita.
Maka apa yang kita kena buat dekat sini? Kita kena tulis kita punya jalan kerja. Okey, bila kita buat operasi tolak, cara yang kita buat, nombor besar kena tolak nombor kecil. Ya, tak boleh nombor kecil tolak nombor besar. Okey, kalau dekat sini nombor besarnya adalah 56,940. Apa yang kita kena tulis? Kita kena tulis dekat sini bawah ni 56,940 tolak 21,345. Okey. Lepas tu, kita tolak macam yang kita selalu tolak sebelum ni. Tengok satu-satu nombor dulu. Kalau nombor atas boleh tolak nombor bawah, kita boleh teruskan. Kalau tidak, kita kena check satu-satu supaya kita tengok boleh kalau tak boleh tolak, kita kena pinjam. Okey, yang pertama, 0 tolak 5 tak boleh. Jadi, kita kena pinjam daripada 4. 4 kena bagi pinjam 1, jadi 0 dia jadi 10. 4 ni dia jadi 3. Sebab kita bagi pinjam 1 dekat 0 tadi. Okey, 3 tak boleh tolak dengan 4 sebab 3 lebih kecil dari 4. Jadi 3 kena pergi ke rumah sebelah, pinjam pada 9. 9 kena bagi 1 dekat dia. Tu sebab jadi 13. 9 dekat sini, bila dah bagi pinjam 1, 9 tolak 1 automatik dapat 8. Okay, kita tengok pula 8 tolak 3 boleh, 6 tolak 1 boleh, 5 tolak 2 boleh. Lepas tu kita boleh tolak macam biasa, 10 tolak 5, 5. Awak boleh buat kira guna tangan tu. 13 tolak 4, 9. 8 tolak 3, 5. 6 tolak 1, 5. 5 tolak 2, 3. Okay, akhirnya kita dapat jawapan yang sebenar untuk bilangan sekolah A, iaitu 35,595. Okey, so bilangan sebenar untuk sekolah A dengan sekolah B kita dah dapat dah. Okey, untuk sekolah A 35,595, untuk sekolah B bilangan dia memang dah diberi dekat soalan iaitu 56,940. Kotak yang sebelah kanan ni yang kita tulis, yang saya tulis bilangan sebenar ni, tak perlu buat pun kalau dalam peperiksaan. Ini hanya saya nak bagi tahu kat awak. Okey, yang ini kita kena cari. Bila ayat panjang-panjang ni kita kena cari bilangan dia. Soalan yang seterusnya dia minta kita hitung bilangan sekolah C. Okey, kita tengok sekolah C sahaja. Sekolah C dia sebut sini 1,230 orang lebih daripada sekolah A. Jadi kita kena tengok dulu apa kata kunci, apa nombornya dan apa arahannya. Okey. Kata kuncinya adalah perkataan lebih daripada. Lebih daripada adalah untuk operasi tambah. Nama pun lebih, lebih maksudnya kena tambah nombor dia. Jadi dekat sini ada dua nombor. Bila dia cakap lebih daripada sekolah A, kita kena tengok bilangan sebenar sekolah A. Jangan ambil yang 21,345 ni. Maklumat ni kita dah tak guna dah sebab kita dah ada bilangan sebenar kita dekat sini. 35,595. Itu adalah nombor yang awak kena guna. Bukanlah 21,345. Dan arahannya adalah dia minta kita cari bilangan murid sekolah C. So, hanya tengok sekolah C dan A sahaja. Bilangan sebenar sekolah A. Okey, kita buat jalan kerja. Bila operasi tambah, makanya dia lebih mudah daripada operasi tolak tadi. Kita masih lagi tambah nombor besar dengan nombor kecil terlebih dahulu. Jadi dekat sini bilangan sebenar sekolah A 35,595 tambah. Okay, kita tengok sekolah C nombornya 1,230. Untuk mengelakkan kita tersalah tulis tempat, tulis daripada belakang. 0, 3, 2, 1. Okay, bila tambah, tak payah tengok ada operasi ataupun ada proses pinjam-minjam, tak ada. Kita boleh terus je tolak macam biasa.
5 tambah kosong, boleh tambah macam biasa. 5 tambah kosong 5. 9 tambah 3, 12. Jangan tulis bawah ni 12. Naik atas 1 ke atas ni. 1 tambah 5 tambah 2. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 1, 6. 3 tak ada tambah dengan apa-apa, bawa turun terus. Jadi bilangan murid sekolah C adalah 36,825. Okey. Jadi sekarang ni kalau ikutkan barulah lengkap bilangan kita sebenarnya. Jangan ambil nombor dekat sini ni sebagai jawapan awak. Bila dia tulis ayat penuh ada ayat dekat sini, makanya itu adalah maklumat sahaja, bukan bilangan sebenar ataupun nombor sebenar. Kita kena cari dulu, barulah boleh dapat jawapan dia. Soalan yang ketiga, dia tanya kita jumlah ketiga-tiga sekolah. Makanya bukan tambah yang sini ya. 21,345 tambah 56,940 tambah 1,230. Bukan. Kita kena tambah yang bilangan sebenar dekat sebelah hujung sini ni. Okey, so kita tengok kata kunci. Jumlah adalah untuk operasi tambah. Jumlah adalah untuk operasi tambah. Nama pun jumlah, selalunya perkataan ni kita akan jumpa. Bukan dekat soalan penyelesaian masalah je. Soalan biasa pun memang kita ada jumpa perkataan jumlah ni. Lepas tu nombor ada 3 nombor. Sebab apa? Sebabnya arahannya dia minta 3 sekolah. Jumlah 3 sekolah. Maksudnya ada 3 nombor yang kita kena tambahkan. Okey. Dekat sini saya akan tunjuk cara tambah terus. Tambah secara terus. Maksudnya ketiga-tiga nombor saya terus tulis kat sini. 56,940 tambah 35,595 tambah 36,825. Okey, ada yang mungkin akan tanya, boleh ke kita tambah nombor kecil dengan nombor besar? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau nak senang, tambahlah nombor besar dengan nombor kecil. Tapi tambah dia tak kisah. Nombor kecil ke nombor besar ke boleh. So kita tambah macam biasa. 10 satu atas, 16 satu atas, 1 tambah 9 tambah 5 tambah 8. Jawapannya adalah 23 satu atas. 1 tambah 6 tambah 5 tambah 6. 18 satu atas. 1 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Jawapannya 12. Okey, selesai sudah soalan kita. Okey. Awak boleh buat latihan yang diberikan. Saya akan bagi satu latihan pada awak. Jadi kalau tak faham ataupun rasa perlukan bantuan, awak boleh terus mesej saya ya. Okey, itu saja. Terima kasih.